Assalamualaikum, selamat malam semua. Pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang masuk dan saya Suara putus-putus. Suara putus-putus lah. jadi malam ni kita akan bercakap berkaitan dengan tentang kelebihan dan kepentingan pendermaan darah. So, sebelum kita memulakan webinar, okey, kita sudah maklum bahawa setiap hari terdapat ribuan orang yang memerlukan darah. Jadi oleh sebab itu, kita amat-amat digalakkan untuk menderma darah kerana ia mampu menyelamatkan nyawa banyak orang. Perubatan menderma darah ini, tuan-puan, bukan sahaja membuat perubatan yang mulia, tetapi tahukah anda terdapat berbagai manfaat menderma darah untuk kesihatan penderma. Amalan derma darah dapat memupuk nilai murni dalam diri dan boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial. Sekiranya anda pernah menderma darah walaupun sekali, anda adalah merupakan insan yang istimewa dan sumbangan yang telah diberikan tidak ternilai harganya. Seperti yang kita maklumkan juga tuan-tuan, tanggal 14 Jun 2020 baru-baru ini adalah merupakan hari menderma darah. Tuan-tuan sekalian, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih panjang, dengan suka-citanya saya memperkenalkan panel jemputan kita. Saya memperkenalkan panel jemputan kita, Dr. Sugana, anak perempuan Salapan. Dengan itu, saya menyerahkan disebut dengan Dr. Sugana. Okey, boleh saya cakap? Okey, boleh. Okey, boleh dengar kan? Boleh dengar, Dr. Okey, tadi salah nama, sebut nama. Salah nama, Salah. Tak apa. Okey, biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Suguna Salapan. Sekarang saya sedang bertugas di Hospital Kuala Lumpur sebagai pakar perubatan patologi dalam bahagian kaji tisu. Tapi sebelum saya major dalam bahagian kaji tisu, saya pernah dapat pengalaman kita katakan rotation dekat Pusat Darah Negara, just untuk mempelajari cara untuk mendapatkan darah daripada public and also cara kita menguruskan darah beg darah ni lah. Okay. So semua dah ada kan? Doktor, saya rasa semua dah ada kan? So saya boleh start dengan saya punya presentation kan? Boleh doktor. Boleh doktor. Okay. Alright, okay. Thank you. I share the screen ya. Boleh tengok screen saya? Boleh doktor. Boleh doktor. Presentation tu dah boleh tengok kan? Ya, boleh doktor. Okay, so sebelum saya start saya punya presentation, saya akan tunjukkan the real event yang berlaku lah bila penderma darah menderma darah ya. Sebagai contohnya dalam senario ni, we can appreciate that this Puan NB, dia sangat gembira dalam menyambut kelahiran cahaya mata sulungnya, which masa dia nak melahirkan anak ni, dia bertukar menjadi saat yang paling getir di dalam hidupnya. Kerana masa dia melahirkan anak sulung dia ni, dia mengalami pendarahan yang sangat teruk ketika proses kelahiran dan beliau telah kehilangan hampir 10 liter darah dalam badan. Selalunya dalam badan seorang dewasa,
kita ada 10 hingga 12 liter of darah, and beliau telah hilang hampir 10 liter of darah, which bila kita kehilangan darah yang begitu banyak, dia boleh mengancamkan nyawa and boleh juga mengancamkan nyawa bayi tersebut. So untuk menyelamatkan beliau, sebanyak 24 beg darah telah digunakan. Untuk pengetahuan anda semua, sekali kita ambil satu beg darah, kita ambil daripada satu penderma. So bayangkan 24 beg darah ni kita dapat daripada 24 orang penderma. So tanpa beg darah ni, tanpa pendermaan darah, kemungkinan besar nyawa Puan NB ni tidak dapat diselamatkan. So dengan sini saya ucapkan terima kasihlah kepada sesiapa yang menderma kerana anda adalah salah seorang yang telah menyelamatkan nyawa ibu ni. Okey, kenapa kita perlu derma darah? Sebab kita tahu ya, setiap penyakit kita ada ubat. Ubat ni boleh dibuat daripada tumbuhan, boleh buat daripada haiwan, semua. Tapi satu benda yang kita tidak dapat pengganti adalah darah manusia. Darah ni hanya boleh didapati daripada pendermahan sahaja sesama insan. And sehingga kini masih belum ada bahan sintetik yang boleh menggantikan produk darah sepenuhnya. Sebab tu kita sangat perlukan pendermaan darah daripada publik, ya, daripada sesama insan ni. Okey, kalau kita tanya kan, berapa banyak bekalan darah yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa-nyawa tersebut kan? Nanti saya akan bagi tahu bila kita akan membuat pendermaan darah ni untuk siapa ya. For berapa banyak bekalan darah yang diperlukan. So pusat darah negara ni memerlukan sebanyak 15,000 sehingga 17,000 beg darah dalam tempoh sebulan. So bayangkan ya, begitu banyak beg darah yang diperlukan, 15 hingga 17,000 bagi menampung keperluan bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. So kalau kita tukar dalam bentuk sahat, setiap 43 sahat, satu beg darah diperlukan bagi menampung keperluan darah ni. So budaya menderma darah ni perlu dikekalkan secara berterusan supaya kita dapat darah yang selamat. Di samping tu, darah ni berkualiti dan dapat mencukupi bekalan yang cukup kepada pesakit yang memerlukannya. Okey, apakah jenis pendermaan yang kita boleh lakukan? Selalunya, dua jenis pendermaan boleh dilakukan. Most of the time, kebanyakan masa, sel darah merah. So, kita akan mengumpulkan sel darah merah. Kadang-kadang, segelintir penderma darah akan melakukan pendermaan apheresis, iaitu plasma ataupun platelet. Plasma and platelet ni adalah sebahagian daripada darah yang kita boleh ambil selepas pendermaan darah merah. Kita ada mesin-mesin yang tertentu yang dia boleh bahagikan sel darah merah ni jadi sel darah putih, sel darah kuning yang akan digunakan untuk penyakit-penyakit yang tertentu. So dua jenis pendermaan yang kita boleh lakukannya. Okey, bila kita perlu gunakan darah ni? So banyak punca-punca yang boleh menyebabkan kehilangan darah. Pertama sekali, pendarahan serius yang terjadi disebabkan oleh kemalangan, pembedahan major ataupun seperti yang kes yang pertama saya tunjukkan tu, komplikasi semasa bersalin masa kita buat transplant organ. So banyak darah yang boleh hilang, berliter-liter boleh hilang. So sometimes patient datang masuk OT, kita perlu supply lebih kurang macam kes tadi lah 10 hingga 24 beg untuk pesakit tersebut. Demam denggi berdarah, kita perlu bagi sel darah merah. Anemia adalah kurang hemoglobin dalam badan, seperti pesakit-pesakit thalassemia, leukemia dan kanser. Mereka juga memerlukan darah untuk penyakit mereka. Mangsa kebakaran pun perlukan darah sebab bila berlaku kebakaran,
badan kita tidak secara indirectly secara tidak langsung akan kehilangan banyak cecair daripada badan. Tidak semestinya sel darah merah, tapi kita panggil sel darah kuning ataupun plasma. Plasma ni boleh hilang masa dalam kebakaran, so kita perlu gantikan dengan plasma ataupun sel darah. Bayi peringkat neonatal yang mengalami kuning kan jaundice, mereka juga perlukan sel darah merah. Kita tengok sini beg darah merah yang sangat kecil untuk transfuse kat baby. So yang beg ni sangat kecil lah. So kita akan ukur dia punya sukatan darah yang diperlukan mengikut berat badan dia, dan kita akan bagi penderma darah kepada baby. So ini adalah kes-kes di mana kita gunakan darah yang telah diderma. And penyakit hemofilia ialah penyakit genetik yang kekurangan sejenis bahan dalam badan kita yang perlukan untuk pembekuan darah. So pesakit-pesakit ini bila dia terhantuk sedikit kat bahagian dinding pun dia boleh mengalami pendarahan sebab dia tak ada bahan genetik yang perlu untuk pembekuan darah tersebut. So pesakit ini pun perlukan darah untuk diri mereka. So ni adalah kegunaan darah. Okay, apakah manfaat? Okay, kita cakap manfaat kepada pesakit tadi kan, dengan penderma darah. Apa manfaat yang penderma terima? Budaya penderma darah boleh memelihara kesihatan secara merangsang badan kita. Bila kita menderma darah, secara directly, dia akan merangsang badan kita untuk menghasilkan sel-sel darah yang baru, lalu mengekalkan kecergasan badan dan menjadikan penderma darah lebih produktif. Sebab secara emosi kita, selepas kita membuat pendermaan darah, kita akan rasa gembira. We feel that we did something good to the public, to the patient. So dia akan merangsang kita punya emosi secara tidak langsung, dia akan menjadikan badan kita cergas. So itu salah satu manfaat. Lepas tu pendermaan darah kita, walaupun kita derma satu beg, dia boleh menyelamatkan sekurang-kurangnya 3 nyawa. Sebab kalau Puan dan Encik tengok kat sini kan, satu beg darah yang kita derma boleh dipecahkan jadi sel darah merah, boleh dipecahkan jadi plasma, dan boleh dipecahkan jadi platelet. Platelet selalunya kita bagi untuk pesakit yang tidak dapat pembekuan darah, cepat berdarah, kita akan bagi platelet. Plasma selalunya kita bagi kepada pesakit-pesakit yang kemalangan jalan raya. Bila dia hilang terlalu banyak cecair dalam badan, kita boleh bagi plasma. And sel darah merah, pesakit anemia, macam kehilangan darah, sel darah merah yang banyak, kita akan bagi. So kita bagi derma satu beg darah boleh dipecahkan kepada 3 and 3 pesakit boleh, atau 3 pesakit boleh diselamatkan, nyawa mereka boleh diselamatkan. Okay. And penderma darah juga dapat mengetahui, dari bila kita menderma darah, kita boleh mengetahui apakah kumpulan darah kita. Kumpulan darah kita, kita akan buat a short basic medical check-up. So anda boleh tahu bacaan tekanan darah, tahap hemoglobin dalam badan kita. So indirectly kita sendiri boleh tahu sama ada kita sihat atau tidak. Indirectly dengan menderma darah. And selepas kita menderma darah untuk beberapa kali, penderma darah layak mendapat kelayakan keistimewaan yang seperti berikutlah. So if let's say kita menderma satu kali, kita akan dapat rawatan percuma dekat pesakit luar, dekat klinik kesihatan, dan ward kelas kedua untuk tempoh 4 bulan. And depends. 2 kali dia ada percuma suntikan pencegahan hepatitis B. Bayangkan penderma darah yang telah menderma lebih daripada 50 kali, dia boleh dapat percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan di kelas 1 untuk tempoh 10 tahun. Dan untuk ward kelas kedua seumur hidup. So boleh bayangkan dalam setahun
kita boleh menderma 4 kali. Setiap 3 bulan kita boleh menderma 4 kali. Kalau dah 10 tahun kita menderma, so anda boleh bayangkan ya berapa banyak kali yang kita dapat derma, beri manfaat kepada pesakit, and at the same time kita akan dapat keistimewaan benefit untuk diri kita juga. So yang ini adalah keistimewaan pendermaan darah lah. Ramai yang tidak tahu, tapi orang yang frequently donate, dia akan tahu kalau dia tengok kat belakang buku memang ada tertera keistimewaan pendermaan darah. Okay, so sebelum saya pergi secara lanjutnya, okay, kita boleh tengok apa yang perlu dilakukan sebelum hari pendermaan, pada hari pendermaan, and ketiga pendermaan darah, and apa yang dilakukan dekat tempat pendermaan darah dan selepas pendermaan darah. Okay, and then saya akan kaitkan dengan situasi pandemik sekarang, yang sekarang ni dah jadi endemik COVID ya. Sama ada kita boleh menderma darah tak masa endemik COVID ni. Okay, sebelum hari pendermaan darah, minum air yang secukupnya. At least 8 gelas. 5 to 8 glass of water. Our body kena ada air yang mencukupinya. Tidur sekurang-kurangnya 5 jam. Kalau tidak cukup tidur, memang tidak boleh menderma. Okay, so yang ini sangat penting. Minum air yang secukupnya, kena ada tidur sekurang-kurangnya 5 jam. Pada hari pendermaan darah, kita kena sihat tubuh badan. Make sure kita tak ada simptom demam, batuk dan kesukaran bernafas. And berat badan mesti 45 dan ke atas. Yang ni saya rasa tiada masalah untuk man kan, lelaki kan, but perempuan ada yang kurus. So memang 45 kg dan ke bawah kita tak sarankan untuk menderma darah. And mengambil makanan 4 jam sebelum pendermaan. Kena makan makanan yang sihat at least 4 jam sebelum menderma darah. And also minum air yang secukupnya. Okay. Basuh tangan dengan sabun atau sanitizer because kita nak pergi menderma darah dekat kawasan awam ya, dekat hospital, dekat pusat pendermaan darah. Kita akan bertemu dengan ramai orang. So have to jaga our hygiene and bawa bersama kad pengenalan, lesen memandu ataupun pasport. Okay. So pada pendermaan yang ni perlu dipatuhi. Okay. Masa proses pendermaan darah, memang kita akan ambil saringan suhu badan kepada semua individu yang memasuki premis tabung darah. Masa endemik ni, sometimes some premis dia tak buat suhu badan lah sebab kita dah masuk endemicity kan. Isi borang pendermaan darah, isi butir-butir pendermaan darah akan ada form yang disediakan dekat pusat pendermaan darah. Dan doktor ataupun nurse yang ada dekat tempat menderma darah tu, dia akan membuat saringan kesihatan ringkas untuk mengetahui berat badan kita. Seperti yang saya beritahu tadi, kena 45 kg ke atas. Kumpulan darah akan ditentukan masa itu. Dan paras hemoglobin sangat penting. Untuk wanita, paras hemoglobin dalam badan kena 12.5 gram ke atas. Untuk lelaki, paras hemoglobin kena 13.5 ke atas. Kalau paras hemoglobin kurang daripada yang seperti yang saya sebutkan tadi, memang tidak boleh menderma darah sebab darah pun tak cukup untuk kita. Okay. Dan selepas kita mengetahui semua kesihatan ringkas ni, everything pass, everything is good, then penderma darah akan ditemuduga oleh doktor ataupun anggota kesihatan, but selalunya doktor lah. Sama ada kita masih lagi layak atau tidak layak untuk menderma darah. Nanti saya akan terangkan apa lagi kriteria yang diperlukan untuk pendermaan darah selain daripada yang 3 perkara yang saya sebut ni. Okey, sekiranya anda mengambil sebarang ubat-ubatan, perlu disebutkan kepada doktor yang bertugas supaya kita boleh screen dengan ubat ni boleh tak menderma darah. Okey. Dekat tempat selepas semua saringan ni, then kita pergi kat another bahagian which is tempat pendermaan darah. Okay.
Then dekat sini akan diawasi oleh selalunya nurse staff nurse yang sangat experience, lagi experience daripada doktor sebab diorang are very good in taking blood. So diorang akan cuba mencari saluran darah yang sesuai dan dia akan bagi ubat bius. Jarum tu memang akan sakit, tapi dengan adanya ubat bius ni tak rasa sakit. Sebab anda faham kan? So memang ubat bius akan diberikan and sebelum jarum dicucuk supaya tidak penderma tidak mengalami kesakitan yang keterlaluan lah. Sometimes mengikut saya punya experience, dia akan rasa macam serangga punya bite. Macam tu macam kalau ada semut kan, bite kan, rasa macam tu saja. Okay, so masa pendermaan darah untuk sel darah merah, dia akan ambil 10 minit saja. Tapi kalau yang platelet yang saya beritahu, dia ada mesin yang khas. Darah kita akan masuk dalam mesin tu. Lepas tu, lepas dia extract platelet tu, sel darah merah tu akan masuk balik kat badan kita. Proses ni ambil masa yang lama sikit. Lebih kurang 30 hingga 60 minit. Tapi kebanyakan penderma darah akan menderma sel darah merah yang selalunya ambil 10 minit lah. Selepas selesai menderma, kita kena rehat 10 minit. Tempat yang dicucuk tu, we have to tekan for at least 10 minutes, tekan kuat-kuat supaya mengelakkan lebam dekat lengan. And then masa endemik ni, of course, semua pusat pendermaan darah, kita ada social distancing sekurang-kurangnya 1 meter lah. Okay. Bila kita ada COVID sama ada kita boleh derma darah atau tidak, please kalau sesiapa yang ada COVID positif, memang tidak dibenarkan untuk menderma darah sehingga 28 hari selepas sembuh sempurnanya. Penderma tidak mempunyai gejala, tetapi mempunyai sejarah kontak rapat dengan pesakit yang positif COVID atau PUI pun tidak dibenarkan untuk menderma darah sebab we scared of risk of infecting to the others kan. And penderma yang tidak bergejala namun mempunyai sejarah yang pergi kat negara China, Korea, Japan. This is masa pandemic but sekarang tidak dikira lagi sebab kita dah masuk endemicity. So yang ini dikecualikan lah. Sekarang dah boleh lah. Okay. Tapi kalau kita pergi tengok dekat Facebook Pusat Darah Negara, memang mereka akan sentiasa update kemas kini apa isu-isu ataupun apa kekurangan kumpulan darah mana yang kurang sekarang, tempat pendermaan darah yang terbuka yang public boleh pergi, isu-isu semasa yang public boleh dapat tahu. Sama ada kalau kita pergi vacation kat negara-negara tertentu, sama ada kita boleh menderma darah ke atau tidak. So boleh easily can get this info dekat Facebook ke atau boleh call Pusat Darah Negara, siapa pun tak marah. So easy, this information is very easy to get. Okay. Then selepas pendermaan darah, memang every place akan disediakan makanan ringan dan minuman. Kita akan bagi air and even the penderma darah akan membawa air dan kita sarankan mereka untuk minum lebih banyak air. Elakkan minuman beralkohol dalam masa 24 jam. Then pendedahan kepada cahaya matahari sebab sometimes kita rasa pening lepas pendermaan darah. So avoid sun berterusan dekat cahaya matahari risiko dehidrasi macam tu. Lepas tu tidak digalakkan untuk mengangkat berat ataupun membuat senaman berat dalam tempoh 6 hingga 8 jam supaya kita nak elakkan pembengkakan dekat tangan yang dicucuk tadi. And sekiranya kan kadang-kadang orang yang quite kurus, walaupun dia melebihi 45 kg, dia kurus, kita ambil pack darah yang berpatutan dengan berat badan dia, masih akan sometimes rasa pitam atau pening macam tu. We akan sarankan dia hentikan aktiviti and cuba duduk and baring sehingga the pening tu hilang lah. Okay. In case kalau penderma tu ada mengalami sebarang gejala jangkitan atau
mempunyai sejarah kontak rapat dalam tempoh 14 hari selepas pendermaan darah, boleh hubungi pusat darah negara ataupun tabung darah yang berkaitan yang anda pergi itu dengan kadar segera, supaya kita boleh tahu apa yang perlu dibuat jika anda mengalami gejala jangkitan ataupun jadi kontak rapat, apa yang surveillance, yang pengawasan yang bahagian pusat darah ataupun tabung darah berkenan boleh buat untuk mengelakkan daripada COVID spread, Okay, then kebaikan menderma darah seperti yang saya bagi tahu sebelum ni lah. Okay, so coronavirus dengan pendermaan darah, pendermaan darah tidak membawa sebarang risiko transmisi COVID-19. Yang ni selepas screening masa kita tak ada COVID, kita pergi derma darah, sama ada darah ni sesuai untuk dibagi ke pesakit tak. Katakan ada coronavirus dalam ni, dalam darah ni, dia tak akan membawa sebarang risiko, and setakat ni tiada tindakan ataupun larangan baru yang dikemukakan dekat tabung-tabung darah sedunia berkenaan dengan coronavirus dalam darah yang diderma, and kajian semasa pun mendapati tiada jangkitan boleh berlaku melalui pendermaan darah. And then kita pun dekat pusat tabung darah, dekat tabung darah yang berkaitan, akan ada sediakan mengikut garis panduan. All penyaringan, jangkitan-jangkitan kuman semua, all the darah tu akan disaring. So pesakit yang penderma darah yang berisiko pun kita akan saring, tapi kajian mendapati tiada jangkitan melalui pendermaan darah dengan coronavirus lah. Okay, yang ni yang saya sebut tadi, selain daripada yang 3 benda yang saya sebut, berat badan, hemoglobin, semua tu, kriteria-kriteria lain yang untuk pendermaan darah Okay. Siapa yang boleh derma darah is istimewa, because bukan semua orang yang boleh layak derma darah. Kalau anda pergi duduk dekat tempat penyaringan untuk pendermaan darah, you boleh nampak dalam 10 orang yang datang untuk menderma darah tu, 5 orang aja diterima. Ada yang akan dikecualikan sebab tak cukup tidur, tak cukup makan, berat badan kurang, ataupun tekanan darah dia tinggi. So, siapa yang derma tu adalah orang yang istimewa sebab dia memang jaga badan dia, and then dia layak untuk menderma darah. So, first is sihat tubuh badan pada hari pendermaan. Usia tu kena the major lah, 18 to 60 years old. Kalau yang berumur 17 tahun tu perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada guardian lah, which is ibu bapa ataupun penjaga. Kalau yang dah melintas umur 61 hingga 65 tahun tu, dia perlu dapatkan kelulusan bertulis daripada doktor mengenai tahap kesihatan badan dia. Dia boleh menderma, tapi perlu ada sokongan daripada pegawai perubatan. Berat badan melebihi 45 kg, tidur yang mencukupi at least 5 jam. Lepas tu, jangan ambil sebarang ubat-ubatan seperti antibiotik dalam tempoh 7 hari. Maksudnya, kita tak sihat. So, kita tak boleh menderma. Okay? Jika kita mengambil ubat-ubat yang lain, kena urujuk kepada pegawai perubatan bertugas untuk menentukan sama ada ubat tu sesuai dengan pendermaan darah atau tak. Lepas tu, kita telah mengambil makanan sebelum menderma darah. And then, pendermaan terakhir kita tu 3 bulan yang lepas. Sebab setiap 3 bulan kita boleh derma, especially for perempuan. Sebab kita ada menses kan, every month kan. So, we make sure that we are fit to derma on that day. So, make sure that it is 60 days 3 bulan untuk whole blood, and 2 minggu untuk yang saya cakap tu, yang melalui mesin tu, yang sel darah kuning tu, platelet. So, yang tu awal sikit lah sebab dia tak ambil sel darah merah, dia just ambil sebahagian daripada darah kita saja. So, orang-orang yang menderma apheresis ni, dia boleh menderma setiap 2 minggu. Tapi most of us, dia bagi tempoh 3 bulan. So, dalam setahun, kita boleh menderma 4 kali lah. Okay. Yang another one yang sangat penting ialah nombor 8, tidak terlibat di dalam sebarang kegiatan berisiko sesama jantina, dengan kedua-dua jantina, dengan pelacur,
bertukar-tukar pasangan, mengambil darah secara suntikan dengan mencari pasangan hubungan jenis kepada mana-mana golongan di atas lah. So all this A to F ni ialah kegiatan yang berisiko tinggi. Memang yang inilah yang soalan yang akan specifically ditanya masa temu dega dengan doktor. Sebab dia akan make sure dia akan tanya benda ni and kita kena sign mengakui that kita tak terlibat dalam kegiatan berisiko ni. Untuk penderma wanita tidak mengandung, tidak datang haid ya, sebab kita kehilangan darah secara fisiologi, dan kita pun tidak menyusukan anak sebab kita perlukan khasiat dalam badan kita sendiri, darah yang mencukupi supaya kita dapat menyusukan anak ya. And then jangan menderma darah jika anda pernah tinggal dekat United Kingdom dalam tempoh 1980 hingga 1996 untuk tempoh 6 bulan, ataupun pernah tinggal di benua Eropah dari 1980 sampai sekarang untuk tempoh 6 bulan, sebab masa-masa ini adalah masa mad cow disease yang dia ada penyakit dekat bahagian otak disebabkan oleh jangkitan daripada lembu masa tu. So bila ada sesiapa yang datang daripada kawasan ni, bukan nak kata dia ada jangkitan tu, dia berisiko. So kita tak nak jangkitan ni disebarkan kepada pesakit ya. So kita tak kata dia ada penyakit tu. Ini adalah tempat-tempat berisiko masa tahun ni. Lepas tahun ni dah ada ubat. So tak perlu risau macam tu. Untuk jangka masa ni, yang ni sajalah. Okey, sekarang kita pergi. Kita nak tahu kan bila kita derma apa kumpulan darah saya. Macam we are excited to know what is our kumpulan darah. So kita ada 4 jenis darah. O, tengok, A, B, O dengan AB. Okey. Kalau kita tengok, kalau jenis darah kita kan, kalau O positif, sebab O positif is antara golongan yang paling ramai di golongan yang paling kurang tengok golden blood sebab dia tak ada apa-apa antigen dekat badan dia dalam sel darah merah dia. Tinggal kurang daripada 100 orang saja di seluruh dunia. Bayangkan orang ini perlukan darah. Mana kita nak cari dalam 100 orang saja di seluruh dunia ni, kalau satu orang daripada mereka perlukan darah, memang kita kena contact orang. Pusat darah negara, especially pusat darah negara kat Malaysia ni yang dekat Jalan Pahang tu, dia ada senarai penderma darah yang sangat special. Semua special, but ada yang sangat special. Orang yang special tu adalah ni. Dari 5 sampai 8. O negatif, A negatif, B negatif, AB negatif. Because diorang punya peratusan dalam dunia ni sangat sikit. Dalam Asia ni, 1% saja. A negatif 0.5%. B negatif 0.4%. AB 0.1% saja. So, bila ada penderma darah yang O negatif ni datang, pusat darah negara akan ambil diorang punya butiran, details mereka, simpan dalam komputer. I mean, they save the biodata diorang dalam komputer. Bila pesakit diperlukan, pusat darah negara akan panggil penderma darah ni yang O negatif, A negatif ni, dia akan sarankan mereka untuk datang menderma darah sebab sangat diperlukan. So memang kita ada list nama penderma darah yang sangat special ni supaya bila diperlukan dipanggil untuk datang. Dan memang akan disediakan segala benefit lah. Kalau dia kata dia tak boleh datang, memang pusat darah negara akan hantar van untuk bawa dia semua lah. Because they are special. We really need the blood. Okay. So kalau O positif yang ramai ni, dia boleh derma kepada semua. Sebab tu God is great because dia bagi ramai dekat dunia ni O positif. Sebab bila diperlukan O positif ni boleh pergi menderma darah. Okay. So, tengok O negatif, O positif dia boleh derma kat semua orang. Kalau AB positif, dia boleh derma kat seorang je. Dia boleh derma kat dia punya blood group saja. Tapi dia boleh terima daripada semua orang. So dekat carta ni kita boleh nampak And then sometimes ada juga orang buat survey, research. Certain blood group dia ada emosi-emosi dia tertentu.
memang ada research yang boleh kaitkan kumpulan darah dengan watak kita, personality kita. Kalau ada time, baca. It's very interesting. Sometimes kena jugalah kalau macam saya kumpulan darah A, selalu berusaha untuk menahan emosi. Bolehlah, kadang-kadang saya jerit jugalah, tapi ada jugalah masa saya tahan emosi saya lah. So kalau ada time, baca the personality kita dengan kumpulan darah kita, kalau kita tahu the kumpulan darah. Okay. So fakta derma darah. Okay, berapa banyak yang kita boleh ambil daripada badan kita? Setiap manusia dewasa, seorang dewasa, kita ada lebih kurang 5 liter darah dalam badan. So kalau kita kira dalam beg darah kan, lebih kurang 10 hingga 12 beg ya. Tapi kita akan ambil satu beg saja. So out of 10 hingga 12 beg yang kita ada dalam badan kita ni, kita cuma perlukan satu beg. Okay. Kalau berat kita melebihi 50 kg, kita akan ambil 450 ml, beg darah besar kita panggil. Kalau kita punya berat 45 kg sampai 50 kg, beg darah kecil, lebih kurang 350 ml. So kita tak akan ambil terlalu banyak, ikut berat badan kita and apa yang diperlukan saja. Okay. Okay. Mitos dengan fakta derma darah. Orang kata dia rasa takut dengan suntikan jarum dengan warna darah. So yang ni mitos lah. So apa fakta ni? Takut dengan suntikan jarum. Yes, I agree. Memang ada yang takut dengan suntikan jarum. Tapi seperti yang saya kata tu, memang ubat bius akan diberikan sebelum jarum disuntik, and sakit tu tak terlalu menyakitkan. Dia macam bite serangga punya, semut punya gigitan semut saja. Kalau kita takut dengan tengok warna darah ya, sometimes kita tengok tubing tu, kita punya darah keluar tu, memang ada orang akan takut. But what we can do, kita tengok, ambil phone, tengok Instagram ke, Facebook ke. So halihkan pandangan anda daripada darah tu, tumpuan anda kat lain. Cakap dengan family member sebelah. Kalau dia nak berada dekat sebelah anda, nak cakap, bual. Jangan tumpukan perhatian dengan darah tersebut. So tak perlu takut dengan suntikan jarum sebab ada bius. Tak perlu takut dengan warna darah sebab anda boleh halakan tumpuan anda kat benda lain, benda yang interesting lah. Takut gemuk selepas derma darah tu, okay, secara logiknya something is sedang keluar daripada badan kita. Darah ni sedang keluar dari badan kita. So research mengatakan masa kita bagi satu beg darah, lebih kurang 650 kilokalori akan hilang kalori. A big amount of calorie hilang tau masa derma darah. Tapi despite kita hilang kalori yang banyak tu, derma darah ni bukan cara yang konsisten untuk turun berat badan lah. Sebab kita tak boleh menderma untuk just hilangkan kalori saja. But just jangan takut gemuk sebab kita hilang kalori masa tu. But at the same time, menderma darah ini bukan satu cara yang konsisten untuk hilang berat badan. Okay, so kita takkan gemuk. And menderma darah boleh dijangkiti penyakit berjangkit. Bila kita menderma darah, kita yang kena jaga diri kita. Kita yang patut tahu diri kita sama ada kita ada risiko tinggi atau tidak. And yang tu satu, so kita boleh tahu sama ada darah kita ni boleh ada penyakit berjangkit atau tak. And lepas menderma darah, beg darah ni tidak akan diberi terus kepada pesakit. Kita akan bawa kat laboratory untuk cek penyakit-penyakit berjangkit seperti sifilis, hepatitis B, hepatitis C dengan HIV. So 4 penyakit ni akan di-screen ke setiap sel darah merah ataupun sel darah yang lain yang kita ambil daripada penderma darah sebelum kita bagi dekat pesakit. So memang akan di-screen. Okay, apa soalan lazim yang selalu public tanya dekat doktor ataupun staff-staff dekat tabung darah mengapa saya perlu derma darah? Of course sebab sangat penting untuk menyelamatkan nyawa.
Seperti saya cakap tadi, untuk tujuan pembedaan, mangsa kemalangan, pesakit kanser, hemofilia, thalassemia. So, sumbangan ni memang boleh menyelamatkan nyawa. Layak untuk menerima darah, same. Umur 17 tahun ke atas, berat badan 45 kg, warga negara Malaysia or even foreigner can derma kalau dia dah lebih setahun duduk dekat Malaysia. Tapi kalau ambil sebarang ubat, kena bagi tahu kepada doktor. Cukup sihat untuk menderma darah? Yes. Minum air yang berpatutan, cukupi, kena makan, a proper food, 5 jam tidur, cek tekanan darah. Kita akan cek sama ada dalam lingkungan yang 120/80, then cek hemoglobin, sama ada dia berpatutan untuk wanita dengan lelaki. So memang kita akan cek semua ni. Berapa lama masa diambil? Lebih kurang 10 minit sahaja. Just rest another 10 minutes, then can go back. Jarum tu menyakitkan sedikit saja sebab ubat bius akan diberikan. Lepas tu sakit pun akan ada lebih kurang 5 to 10 minutes macam tu. Lepas tu tidak selepas tu. Berapa banyak darah yang akan diambil? Okay, lebih kurang 1 bag saja ikut berat badan. 50 kg ke atas lebih kurang 450. Kalau kurang daripada 50 kg, 350. Okay. Rasa selepas menderma darah, dia quite selesa. You feel happy lepas menderma darah. So that is a natural feeling yang semua orang akan ada lah. Sama ada kita boleh lakukan aktiviti sukan, senaman ringan boleh, tapi senaman yang berat tidak disarankan untuk tempoh 5 jam. Okay. Berapa lama masa diambil untuk menggantikan darah tu? Immediately. Dalam masa 24 jam, apa yang kita bagi, body kita akan respon dengan menggantikan darah yang kita derma tu. And then selepas tu, kita memang disarankan untuk minum 4 gelas air, except for the alcohol, supaya proses ni dipercepatkan lagi. Lepas 3 bulan, kita boleh menderma darah balik. Okay. Darah yang apa yang kita, okay, bila darah ni kita akan bawa ke lab seperti saya beritahu sebelum ni, akan cek untuk sifilis, hepatitis B, C dan AIDS sebelum dibagikan kepada pesakit. Alright, okay. Okay, sebelum ni all this bag darah dia ada tarik luput dia. Okay, sel darah merah kan kita boleh simpan untuk 35 hari hingga 40 hari dalam fridge 2 degree Celsius, 2 hingga 4 degree Celsius. Some bag darah dia boleh luput dalam masa 5 hari. So kita takkan ambil terlalu banyak, kita takkan tunggu sampai semua bag darah ni habis. Sebab tu kalau masuk Facebook Pusat Darah Negara, dia akan bagi tahu pada hari ni macam 23 hari bulan Jun ni, bag darah yang kita ada adalah dalam risiko yang sangat sedikit. A, kuantiti yang okey. AB, dalam paras kuning. Maybe B, dalam paras hijau. So, dia akan bagi indikator. Setiap hari akan ada indikator. So, supaya dia bagi the public know apa bag darah, kumpulan darah yang kita ada sekarang, apa kumpulan darah yang kita tak ada sekarang. So, it is one way yang Pusat Darah Negara buat supaya penderma tahu yang bag kumpulan darah ni diperlukan. At the same time, kita nak avoid wastage. So, yang ni sangat penting sebab dia setiap bag darah ni ada tarik luput. Okay. Mana kita boleh menderma darah? So, bukan saja dekat Pusat Darah Negara. Kalau tengok statik tempat-tempat yang statik is Pusat Darah Negara dekat Jalan Pahang dan Jalan Tun Razak. Dan kita ada Pusat Darah Negara Donation Suite dekat Mid Valley Mega Mall paling atas. Lepas tu kita ada Suite Derma Darah dekat Puspanita Putrajaya. Then we have recently I think so Pusat Community St. John Ambulance Malaysia dekat Wan Utama Shopping Centre. Sometimes kita pergi for macam shopping macam window shopping anything. If we got additional time, just around 10 to 20 minutes, the whole process, kita dah boleh menderma darah. Kalau free tu boleh.
pergi secara berkumpulan ataupun bersama rakan dan keluarga. This is pusat pemberian darah statik setempat. But at the same time, Pusat Darah Negara juga menganjurkan kempen-kempen menderma darah dekat mobile. Akan ada pasukan yang akan pergi ke many places untuk pendermaan darah ni. Dia punya info akan ada dekat Instagram, I rasa dekat Twitter and also website Pusat Darah Negara and Facebook. So all these platform ni kita boleh tahu pada hari ni where is the mobile yang tim-tim dia akan pergilah. So yang ini adalah aktiviti seharian Pusat Darah Negara supaya kita dapat baik darah yang secukupnya. Okay? Sebelum saya habiskan my ceramah ni, so I show you the video. Can you all hear the sound? Sikit. Oh, sikit. Kejap. Ini saringan ya. Ini buku yang akan diberikan untuk setiap kumpulan darah. Dia ada buku yang berlainan. Ini bilik temuduga untuk doktor. Ubat bius tu tadi. Ini adalah sampel-sampel darah yang kita ambil untuk menguji penyakit berjangkit Kita register Ini untuk penyakit-penyakit berjangkit. Okay, kita akan cek darah ni sama ada sesuai atau tidak. Ni untuk HIV.
tengok tadi sel darah merah tu telah diasingkan untuk beberapa unit platelet, plasma dengan sel darah merah. So dari satu beg dia dah jadi 3 beg yang berasingan, kita boleh bagi kepada 3 pesakit yang memerlukannya. So ni permohonan darah. Bila pesakit perlukan beg-beg darah yang telah disaring ni, kita akan melakukan proses compatibility dengan pesakit dan donor. Orang yang menderma dengan orang yang menerima darah ni, kita akan lakukan compatibility testing. Once dia compatible saja, kita akan derma. Lepas tu, hospital akan datang terima see patient. Okay, siap satu darah, beg darah tu bila kita menderma, dia akan melalui proses yang sangat banyak sebelum dapat diderma untuk pesakit yang memerlukan. Ramai orang yang terlibat dalam proses ni daripada bukan saja dekat staff nurse, doktor, tapi also pegawai dekat makmal, we call it as a juruteknologi makmal perubatan, pembantu pegawai perubatan, pembantu perawatan, sampai beg darah tu diterima kepada pesakit. Okay, I think yang tu my last slide for today's presentation. Terima kasih banyak-banyak. Any soalan? Okay, Doktor. Terima kasih atas penerangan, Doktor. So, saya membuka kepada hadirin sekalian untuk tanya apa-apa soalan kepada panel kita. Kiranya ada soalan. Doktor, saya rasa ada Hafiz ni ada message dekat ni. Dekat ruang chat. Ruang chat. Okey, kalau penggunaan ubat cair darah boleh derma darah ke atau tak? Okey, ubat cair darah yang jenis macam mana? Aspirin ke macam tu kan? Okey, untuk pesakit yang ada mengambil ubat cair darah tu, memang akan di-screen oleh pegawai perubatan masa menderma darah. Yang paling penting adalah bila ambil ubat cair darah ni, darah tu cair. Kan? Kalau paras hemoglobin dalam badan kita rendah disebabkan ubat cair darah ni, memang kita tak boleh menderma. Okey? Ada banyak jenis ubat cair darah. Ada yang boleh mencairkan darah sehingga hemoglobin tu sangat rendah. Kurang daripada, kalau lelaki, kalau kurang daripada 13.5 gram, kita tak boleh menderma. Kalau perempuan, kurang daripada 12.5, kita tak boleh menderma. So, kalau ubat cair darah tu boleh mengurangkan hemoglobin, penderma darah tu tidak akan dibenarkan untuk menderma darah. Okay? Okay, soalan lain. Salam sejahtera, Doktor. Ya, hai. Saya nak tanya, kalau orang tu dia ada sakit, dia sakit macam contoh, dia ada thalassemia tapi dia carrier saja. Dia carrier. Thalassemia carrier. Okey. Thalassemia carrier dia sendiri thalassemia. So selalunya carrier ke atau kita boleh bagikan thalassemia kepada carrier. Dia carry dia punya genetik yang ada masalah tu saja, tapi dia tak bersimptom. Lepas tu thalassemia minor, dia ada sedikit symptoms, and thalassemia major. Thalassemia major ni setiap sebulan dia perlukan pendermaan darah untuk diri dia. Okay. Yang thalassemia carrier ni, walaupun dia ada genetic mutation tu, dia tak ada symptoms. But seperti yang saya bagi tahu kat awal-awal ni, kalau hemoglobin dia
kurang. Most of the time thalassemia hemoglobin kurang. Dia tak sangat kurang dalam, dia tak sangat low dalam thalassemia carrier. Selalunya 10, 11 macam tu. Tapi still tak boleh menderma darah sebab kriterianya lebih 12.5. So kita kena tengok thalassemia carrier tu kalau hemoglobin, sebab main definition untuk thalassemia adalah kurang paras hemoglobin dalam badan. Kalau dia kurang daripada 12.5 memang tidak boleh menderma. And salah satu bekalan darah yang sangat diperlukan adalah pesakit thalassemia. Okay. Ya, major. Kalau macam carrier ni nak kan dia kalau derma darah ni untuk generate new Yes. new Dia tak thalassemia tu takkan hilang. Dia memang carrier. Selama-lamanya carrier. Kalau Okay. kalau nak derma darah, nak hilangkan thalassemia tak boleh lah sebab dia genetik. Okay. Ya. Terima kasih doktor. Sebab tu masa kahwin, especially for Muslim kan, masa kahwin tu kan, pasangan suami dengan isteri sebelum kahwin tu dia akan buat ujian darah dekat klinik kesihatan. Yes, because of this thalassemia. Kalau pasangan lelaki carrier, pasangan perempuan carrier, the chances for the anak untuk dapat minor atau major sangat tinggi. Peratusan dia, not 100% akan dapat, tapi peratusan untuk mendapat thalassemia yang lebih serius untuk anak adalah tinggi. So sebab tu selalunya for Muslim couples lah, before they get married, akan disarankan untuk mengambil, especially for thalassemia. Ya. Okay, terima kasih doktor. Sama. Selamat malam, selamat petang doktor. Selamat petang. Saya dari ahli grup ni. Ya. Saya nak tanya doktor, macam saya sendirilah ada pening-pening kepala kan. Saya pergi derma darah, adakah elok kepada orang yang terima darah tu? Okey, kita akan tengok sebab apa pening kepala ke pening mana? Pening kepala. Pening kepala sebab apa? Mesti ada punca kan? Pening kepala mungkin sebab tak makan lah tu. Kan saya dah bagi tahu sebelum menderma darah tu kena makan secukupnya. Okey, maksudnya doktor, bukan time nak derma darah, time macam sebelum ni lah. Ada pening kepala ke, elok ke derma darah? Tak. First kriteria adalah sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan lah. Kalau sihat baru pergi menderma darah. Kalau tak pening-pening tu tunggu sampai pening tu hilang lah. Okey. Nanti takut pengsan kat sana. Tapi orang yang terima tu elok ke? Okey, tak apa. Sebab kalau pening-pening, bila kita dah derma, katakan encik pening, tapi memang soalan pertama yang akan ditanya oleh doktor yang temuduga tu, dia akan tanya, anda sihat tak hari ni? Kalau encik cakap, saya pening, memang dia takkan terima. Yelah, tapi time tu memang sihat lah. Maksud saya sebelum ni lah. Okey, tak apa. Kalau masa cek tu ada tekanan darah semua okey, hemoglobin okey, berat badan okey, cukup tidur, cukup minum, cukup makan, memang akan ambil darah tu. Darah tu seperti saya cakap tu akan disaring untuk penyakit-penyakit yang berjangkit. Kalau semua saringan ni telah boleh dilepasi, blood tu by definition it's already safe untuk bagi kat pesakit. Doktor. Terima kasih. Sama. Okay, another question. Okay doktor, ada question daripada saya sendiri. Okay? Ya. Kan tadi doktor explain berkaitan dengan darah tu dia ada expired date, betul? Yes. So sekiranya lah doktor, darah tu tak ada orang yang menerima. Maksudnya buat dengan darah tu? Kita buang je? Ya. So maksudnya dia tak ada satu pusat pelupusan khas untuk darah-darah tu, tak ada lah? Okay, yes. There is ada setiap bahan biological cecair daripada tubuh badan. Sama ada blood ke, urine ke, najis ke, apa-apa from our body, tidak akan dibuang just like that. Buang dekat toilet, washroom ke, bathroom ke, tak. Kita tak buang macam tu.
kita ada tempat pelupusan yang very specific. Kita panggil untuk tempat pelupusan untuk spesimen biologi nature. Okey, yang sebab tu saya kata sangat penting disebabkan blood komponen darah ni, setiap komponen darah ni dia ada tari luput, right? So kita takkan bagi tahu please come forward untuk menderma darah. Kalau tabung darah ni sudah ada darah yang mencukupi, dia akan kurangkan kempen untuk bagi tahu yang darah ni tak ada. Dia akan bagi yang macam indikator yang saya bagi tahu tu. Okey, hari ni kumpulan darah O sudah mencukupi. So penderma darah berehat dan tak perlu, orang yang O positif tak perlu datang derma darah. Tapi kumpulan darah A tak cukup. Please come forward to derma darah. So setiap hari dia akan bagi indikasi. Okay. Kalau tak percaya, pergi kat Facebook ke atau Telegram, Instagram Pusat Darah Negara, memang akan ada that traffic light like that. O, A, dia akan bagi tahu. Okay, O sekarang adalah dalam situasi green. Green means banyak. B, paras kuning. AB, paras merah. So orang yang kumpulan darah AB, dia tengok, Pusat Darah Negara tak cukup darah AB. So I pergi forward. Okay, that is one way untuk kurangkan wastage. The second way, setiap hospital, setiap jabatan yang mengawasi Pusat Darah Negara ni, dia ada quality, personal self quality tak boleh waste banyak darah. Kalau saya waste banyak darah, maksudnya saya punya cara tu tak betul. Cara saya untuk minta orang datang untuk menderma darah tak betul. So my promotion is over. Maksudnya I tak ada indikator lah untuk keberkesanan I punya promosi. I minta banyak tapi I tak guna. Cannot. So I have an indicator. Kalau auditor datang sebab semua unit ada auditor kan. Kalau auditor datang hospital, dia tengok, you minta 100, you guna 50 saja. So dia akan question I. Audit. Audit. Yes, audit. Dia akan audit. Kenapa you minta banyak tapi you guna kurang aja? Kenapa wastage banyak? Sebab rugi kan? So setiap kali kita akan tengok. Bila perlu saja kita minta. Bila tak perlu, we will kurangkan kita punya promosi untuk meminta darah. Okay? Okay doktor, last question for me. Okay. Okay doktor, adakah darah kita, darah rakyat Malaysia ni hanya digunakan oleh, maksudnya hanya digunakan di Malaysia saja ataupun di ekspor ke tempat lain? Okay, very good question. Very good question. Okay, kita kan, every, okay lah macam petrol kadang-kadang Petronas kan, kita ada a good petrol kan. Yep. Apa kita Malaysia buat? Kepada negara-negara yang tak ada petrol, dia ada jual petrol kan. Some petrol kita simpan, some kita jual. Sistem barter kita beri, dia bagi another thing. Sama juga. So bila kita ada darah-darah ni, yang extra darah, kita akan tukar kita akan minta bantuan negara lain. Okay, saya bagi you a fresh blood. Okay, boleh tak you ubah fresh blood ni, jadikan dalam bentuk serbuk ke, jadikan dalam bentuk yang ubat ubat suntikan untuk penyakit hemofilia. Okay, mungkin kita tak ada teknologi itu untuk kita buat. So apa kita buat? Okay, saya bagi you additional blood. You ambil apa yang sepatutnya you nak gunakan untuk you punya country, but at the same time you buatkan I one drug yang I perlukan untuk merawat pesakit saya. Yes, we do that. So we will transport our blood to certain countries yang ada facility ni. Lepas tu country tu dia akan tukar ubat sel darah merah ni dalam bentuk suntikan. Lepas tu dia akan eksport balik kepada kita. Dan kita dalam ubat suntikan ni kita akan bagi kepada pesakit yang dalam bentuk suntikan. No more in a fresh blood. So we do this because
this is like system butter. Sometimes bukan semua teknologi kita ada. So kita akan buat, okay, you bagi I A, I bagi you B. So memang ada. Memang we do. Ya. Doktor, nak tambah sekali lagi, Doktor. Ya. Apa jadi kalau tersalah masuk jenis darah, contoh? Oh, yes. Yes. Dia rarely berlaku sebab seperti yang tadi video tadi kan, sebelum kita bagi darah ni akan disaringi dengan penyakit dan paling penting lepas saringan penyakit berjangkit ni negatif ya, HIV negatif, hepatitis B negatif, hepatitis C negatif, sifilis negatif, sebelum pesakit tu dibagi darah ni, kita akan ambil darah daripada pesakit tersebut, sedikit darah, and kita akan lakukan keserasian. Okay, katakan Encik menderma darah, saya ambil sedikit daripada beg darah yang Encik dermakan darah tadi tu, saya ambil sikit, saya ambil darah daripada pesakit, saya akan lakukan keserasian, compatibility. So, kita akan check once dia macam tak ada reaksi dekat kat dalam lab kat luar lab lah, macam sebelum kita dalam badan kan, kita akan lakukan keserasian dalam makmal. Kalau tak ada keserasian, kalau ada keserasian, baru kita akan menderma darah tu kepada pesakit. Kalau dekat makmal tu dia dah tunjuk tak betul lah, macam dia macam against each other, kita takkan derma langsung. Okey lah, katakan despite a nice compatible dekat dalam lab, kita derma darah dekat pesakit ada reaksi dekat badan. Ada banyak jenis alahan. Alahan yang mild, alahan yang moderate, alahan yang severe. Okay, alahan yang mild selalunya macam gatal gatal sebab allergic. Selalunya yang gatal-gatal ni kita bagi ubat macam antihistamin sajalah, yang ubat untuk flu. Dan antihistamin saja kita akan beri kepada pesakit selepas pendermaan darah, dan kita akan mengawasi pesakit tu. Okay, alahan yang lagi major, kadang-kadang semua badan dia jadi merah, bengkak macam tu, we will immediately stop the blood transfusion. Lepas tu kita akan transfer the patient, tak boleh continue blood transfusion, kita akan stop the blood transfusion, kita akan bawa patient tu kepada perawatan rapi, ICU ke atau perawatan rapi, dan kita akan monitor patient tu dekat sana. Tapi alahan-alahan yang ni kebanyakan masa is alahan yang minor saja akan berlaku, macam gatal-gatal macam tu saja. But yang major yang macam boleh menyebabkan kematian tu semua, it's very rare because of the laboratory method yang kita dah buat. Kita dah buat keserasian dekat makmal kan. So most likely bila masuk ke dalam badan, it's fine. So risiko tu ada, tapi sangat low. Extremely low, I would say. Ya betul, penerangan yang sangat tepat. Thank you. Saya buka pada orang lain. Tu aku angkat tangan tu. Encik, saya nak tanya soalan ni. Tapi macam luar biasa sangat lah kan. Dr. Suhuna ni memang pernah bekerja dekat PDN kan, Persatuan Negara kan? Ya, saya pernah pergi rotation dekat sana. Saja nak tanya lah Dr. Suhuna. Saja nak tanya lah. Ada pengalaman luar biasa tak dekat Persatuan Negara tu? Macam mana? Kan apa? Simpan darah kan? Ya tu. Oh, saya faham. Tak adalah saya pergi duduk dekat sana malam-malam seorang-seorang diri semua. Tapi ya. Tak ada. I mean, hospital and hospital ada kot. Ada kot. Tapi tak ada lah. Ada doktor, takut ada macam seram ke? Ada, sebab doktor dengan staff nurse semua, pembantu makmal perubatan, doktor dekat Pusat Darah Negara dengan staff nurse dia on call.
On call means they akan bekerja 24 jam. So ada yang buat night shift semua kan, dia akan duduk dekat hospital sebab dia terima call daripada seluruh Malaysia kan. Bila pesakit perlukan darah, tak kira masa, pukul 1 pagi, 12 pagi, 3 pagi semua, kita akan terima call daripada hospital yang memerlukan darah. Dia akan cakap, doktor, saya ada kecemasan sekarang, ada pesakit sedang bleeding depan saya ke, saya ada pesakit dekat operation theatre yang mengalami sudden bleeding, perlukan darah, boleh tak saya datang ambil darah? So dia akan bawa darah pesakit tu, so kita akan lakukan keserasian dekat makmal, tak kira masa, 2 pagi, 3 pagi, sebab kita ada laboratory personnel yang akan membuat ujian-ujian tersebut. Yang doktor yang menerima call tu memang dia akan duduk kat sana. Yes, maybe dia orang ada this kind of incident yang happen, tapi bukan untuk penderma darah lah, sebab penderma darah paling last pukul 5 petang je. Maksimum pergi pukul 8 malam. Tak adalah you all nak duduk kat sana pukul 12 malam, 1 malam semua kan. So for doctors and the others, maybe they have that experience, but dah biasa. Yeah. Thank you. Soalan yang sangat, saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Okay, another, yang lain nak tanya soalan lagi? Tak ada. So berapa orang sini penderma? Selamat petang, Doktor. Ya, selamat petang. Saya nak tanya. Boleh. Contoh katalah kalau berlaku accident among family kan. Tapi so macam kita konon macam nak transfer, nak derma untuk keluarga. So nama tu kita boleh request ataupun pusat darah memang akan ambil stok sedia ada. Okay, for the emergency, kita takkan request daripada family members lah. You know why? Because bila dah derma darah tu, dia akan ambil at least 24 hours to 1 day, 24 hours to the second day, sampai saringan dibuat, penyakit berjangkit, lepas tu tengok keserasian. By the time, katakan macam saya, keluarga saya kan, saya nak menderma darah untuk ahli keluarga saya. By the time saya derma, emergency saya tak boleh uruskan. You faham tak? Macam dia kena tunggu dua hari untuk darah saya pergi kat my own family members. So dia akan gunakan darah yang ada dekat pusat darah negara ataupun dekat hospital-hospital tertentu. Pusat darah negara ada simpan banyak darah. At the same time, the hospital also simpan adequate amount of darah, komponen-komponen darah yang tertentu. So mereka akan gunakan darah yang ada dekat hospital dulu. Lepas tu as a macam mana dia takkan paksa ahli keluarga untuk menderma darah, tapi dia akan sarankan, dia akan bagi tahu untuk ahli keluarga anda, kita telah gunakan seberapa banyak beg darah. Kemungkinan besar if you all free, you are welcome to go to pusat darah negara atau mana-mana hospital yang berdekatan or even dekat hospital tersebut untuk menderma darah. Tapi immediately dia takkan suruh derma. Dia akan gunakan darah yang sedia ada dulu. Oh, maknanya doktor dekat drama tu just mitos je lah. Ya. Okay, my personal experience, masa ayah saya perlukan, sebab ayah saya ada pesakit kanser kan dulu, few years back, before dia meninggal tu, dia perlukan transfusi darah. So yang ni dekat private hospital. Private hospital, dia bagi darah yang dia ada, lepas tu after diorang transfuse darah yang ada dekat private hospital tu, they told us macam they bukan force they ask us, okay, kita dah guna 2 beg darah untuk your father. If you are willing to derma, come to our donation center and derma darah. So dia akan buat macam ni. Dia akan kata, we get, we give. Macam tu. So this is my personal experience lah. But memang kita takkan force the family members to
Kalau I nak bagi your family member darah, you kena derma darah. No way. No such thing. Di atas our own awareness sajalah. Okay, thank you doktor. No problem. Okay, ada soalan lain daripada yang lain-lain? Okay, tak ada. So doktor, saya ucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian doktor. Thank you. Kesediaan masa doktor. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Saya pun ucapkan terima kasih lah sebab sudi mendengar apa yang saya cakap ni semua. Kalau ada apa-apa soalan ke apa, boleh je tanya. Or can call WhatsApp ke atau Twitter ke Pusat Darah Negara. Dia sedia membantu juga. They are well aware of semua ni. Okay? Okay, doktor. Thank you so much. Thank you. Okay, bye. Bye, doktor. Okay, bye. Minta buka semua gambar kamera jap nak screenshot. Okay. Yang lain tak ajak. Cik, kira dulu cik baru tangkap. Kalau Okay, 1, 2, 3.